Ya Allah, cerita dekat Sweden ni, ada orang kata cerita lah sikit kenangan-kenangan. Aku kalau nak cerita pasal pokok dia cantik, jalan dia bersih, orang dia very smooth, senyum dia pun senyum, dia pun tak sombong sangat. Yang macam tu tak mau, tak best. Baik aku cerita satu babak tu. Ada sahabat aku bertanya dia tentang seorang sahabat lagi dekat sahabat ni. Macam mana kawan kita yang seorang lagi yang kita pernah pergi dulu tu rumah dia tu. Dia dah meninggal. Alamak, aku dah teringat dia lah. 2-3 bulan ni aku dah terbayang dia. Dia meninggal Pak. Tapi yang jadi berat sikit, bini dia tak tahu nak buat apa. Bawa pergi tempat mereka bakar. Lepas mereka bakar, lepas tu abu dia tak lah kat kawasan tu pokok bubuh gambar dia situ, bunga-bunga dia kat bawah tu style orang putih lah. Bubuh kat pokok, lepas tu pelekat gambar pokok tu. Dia tunjuk gambar tu kat aku. Aku pun bertanya, nak bertanya lah maksud aku dekat member aku ni. Aku takut dia tak lepas di dalam bersoal ni. Jadi aku diam je lah. Kalau dia tanya pendapat aku macam mana, aku nanti hurai ke arah lain lah. Ada satu cerita pada zaman Nabi Allah Ibrahim ke Nabi Allah Musa. Aku pun tak teringat cerita tu atas sejarah Nabi Allah mana satu. Ibrahim atau Musa, dua tu. Mereka nak tengok kebesaran Allah Ta'ala ni. So dia kata lah, ingat Nabi Ibrahim kot. Hang ambil 3 ekor burung, satu warna putih, satu warna hitam, satu warna-warni. Hang ambil 3 ekor burung ni, lepas tu cincang mereka semua, goi dalam satu baldi, goi, yang burung putih, burung hitam, burung warna-warni, goi. Gaulkan kalau KL kata. Kalau orang Penang dia kata goi lah. Campur adukkan, lepas tu di atas 3 bukit kecil ni letak satu genggam, sana satu genggam, sini satu genggam. Makna genggaman daging-daging burung tu, kepala, kaki apa semua yang telah dicincang tadi, perut, hancur apa semua, dah tergaul sama sekali. Diletak segenggam kat sana, segenggam kat sana, selungguk, dan satu tempat lagi selungguk. Hampir duduklah satu tempat, saksikanlah. Maka Allah nak tunjuk kebesaran dia. Daging-daging tu tadi bergolek turun ke bawah. Yang mana hak burung putih dia bergolek, padahal semua dah bercampur darah jadi merah dah. Burung putih bergolek, dia bercantum jadi seekor burung putih. Yang burung hitamnya daging dia bergolek, bercantum jadi seekor burung hitam. Yang burung warna-warni tu bergolek, cantum jadi burung warna-warni balik. Dia berhidup dan terbang. Itu Allah kata tidak mustahil bagi dia. Kalau dia yang menciptakan, apabila benda tu musnah, dia boleh menciptakan kembali. Sebab dia sebut kun fayakun saja. Sebegitulah juga kalau kita nak cerita, bagaimana kalau orang yang telah pergi ke Mekah
pada zaman dulu. Balik, tahu dalam perjalanan kapal nak balik itu, zaman dulu meninggal. Mereka longsok turun kat tepi kapal itu dalam laut. Ikan pun makan, pumpak, pupuk, perak makan. Kalau pauh dia telan terus. Kalau kena jerung, pakak dia ragut seorang sikit sebab kecai badan. So, gambarnya malaikat ni nak soal mereka soal kubur ni macam mana? Mereka tunggu tepi laut lah kot. Tu dia nyawa dia dah keluar lah. Mai sini aku nak soal lah. Marop buka ni apa semua. Mai mana boleh lepas? Dia kata tak. Aku nak balik mana asal aku datang. Hang dulu sembah jasad Adam ke? Hang sembah apa yang ada dalam Adam tu? Rahsia apa ini masuk ke dalam Adam tu? Yang Iblis pun tak tahu. So hang sembah apa? Kalau nak sembah jasad, anak sembah jasad dah hancur habis lah. Ikan makan. Aku mengikut apa yang telah ditetapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Di situ saja suatu soalan yang harus kita renung. Kita tak boleh dismiss atau skip away atau swing. Tak boleh. Kebanyakan ahli-ahli agama yang balik tanah Arab, mereka tak mengaji mengenal diri, mengenal Allah. Mereka tak akan boleh jawab soalan-soalan macam ni. Yang ni semua nanti jadi isim semua. That's how they accuse the situations. That's how they assume macam tu punya mereka punya mindset. Kita tak mau ustaz-ustaz macam tu. Kita nak ustaz yang duduk Assalamualaikum, boleh kita bincang. Bukan masuk pejabat. Hang ni pelik sangat lah. Tang situ dah just minded. Tapi macam mana? Tu bila nak cerita benda-benda kematian ni, proses dia kena kenal dulu. Yang hidup tu siapa? Baru kita cerita alam selepas mati. Takut esok bila kita sesedar yang duk rasa hidup ni sebenarnya mati. Kalau tak kenal yang menghidupkan tu. Jadi kalau tak mengenal yang menghidupkan, kita tak akan perasan hidup kita tu dikerana apa. Maka kita akan hidup di dalam keakuan semata-mata. Kita akan melampaui batas. Kita akan mendustai nikmat tu. Kita kata kita yang punya. Jadi macam tu. Sebab anyway, Germany 3:37 pagi lah ni lah. Tapi aku sakit sikit, kurang sihat. Bangkit pitanda saat lepas tu tak boleh nak tidur. Aku belek. Tengok ada soalan-soalan, ada permintaan untuk cerita sikit pasal di Europe ni. Nak cerita apa? Aku cerita benda yang boleh kita ambil sebagai suatu pecahan ilmunya. Sebab balik kepada cerita balik tadi. Sebab kalau kita usul, kita kaji balik-balik, bila Allah kata kamu tidak berkehendak ke atas satu pun kehendak kamu, melainkan dengan kehendak Allah itu sendiri. So di sini
kita nak kena usul kembali bab ni. Bila dia hidup, dia berkehendak. Kalau kita mengaji bab usul lah. Bila dia telah berkehendak, maka baru dia menciptakan apa yang dia nak. Itu dia mesti kena ada dalam sifat 20 tu, sifat berkehendak. So hari ni dia letak sifat tu dalam tu. Dia letak hayat dalam tu, dia letak ilmu dalam tu, dia letak kudrat, iradat, samak, basar, kalam, semualah dalam 7 sifat mani. Tapi itu baru macam belum boleh bergerak, belum hidup, maka dimasukkan 7 sifat ma'nawiyah tu. So lah ni bila kutiupkan separuh nyawa aku ke dalam Adam tu. Jadi di sini kita nak proses ilmu ni, tak boleh ada ego trip, tak boleh ada judgmental, tak boleh ada mereka ni duduk dalam kampung ni je, tak tahu balik-balik. Aku balik-balik dari Tanah Harap ni mengaji sana 7-8 tahun, dengar pengajian ilmu mengenal Allah. Mai kok mana? Sampai masuk ke dalam alam kerohanian lah apa. So kita kena cakap kat mereka, with all due respect, you do have knowledge, you bawa balik certificate, you bawa balik diploma or degree, any means yang boleh, any means necessary yang hang boleh bagi tahu ketinggian ilmu hang. Tak ada siapa akan kata benda tu tak betul. Memang hampir mengaji di Tanah Harap, memang you spend time sana, memang hampir berjalan dan tengok suasana sana. Tetapi yang disebut di dalam surah Al-Hajj ayat 46 tu, hang nak jawab lagu mana pula? Walau mereka mengembara, dia beritahu. Tapi bukanlah mata kepala tu yang buta adalah mata hati mereka. So di sini mereka tak mau persoal mata hati ni teritori dia melihat apa. Macam mana nak tunjuk kat orang mata hati aku tengah melihat apa? Tak boleh. It's just very phenomenon of that very individual tu. Penuh kesendirian, suasana kesendirian. Hang tak boleh cerita ke orang, hampa nampak tak yang aku nak tunjuk ni? Dia pun tengok depan tu apa dia, konyol lah. Tu. Mana? Ni dalam hatiku ni aku duk nampak. Lah, ni merepek ke apa? Tapi Quran sebut perihal mata hati ni. Bila dia cakap buta dan celek ni, surah 24 ayat 44 kalau tak salah. Lepas tu dia bagi tahu yang buta di dunia ni, maka buta di sana pula malah lebih sesat. Itu surah Al-Isra 17 ayat ke 72. Jadi para ahli agama di Malaysia ni, kita duk tunggu yang betul-betul ada dan faham ilmu makrifah. Baru mereka ke depan pun cantik. Ini ke depan dia pakai hentam habis. Bila kita tengok yang hentam tu siapa? Allah. Macam orang Singapura tanya, macam mana orang Wahabi boleh jadi mufti tu? Tu kata kat dia tak tahulah. Nak cakap macam mana dia dah jadi mufti lah. Kalau kata baru dia nak try, kita boleh kata mungkin susah. Dia dah jadilah. Ini mesti ada kabel-kabel menteri atau kabel-kabel politician lah ni. Aku senyum je lah. Sebab you living in Singapore, enjoy life over there.
Mamat ni tak akan kacau apa pun di Singapura. Tapi dia ada kaki dia di sana. So, benda-benda macam ni, tak ada siapa nak kata apa. Dia pun nanti kata apa? I'm in my own territory. Aku adalah mufti Pulau Pinang dan aku jaga keagamaan di Pulau Pinang. Aku mufti Kedah, aku jaga hal ehwal keagamaan negeri Kedah. Aku mufti Perak, aku jaga hal ehwal negeri Perak. Aku mufti Selangor, aku jaga hal ehwal negeri Selangor. Aku mufti Kuala Lumpur, aku jaga hal ehwal agama Kuala Lumpur. Aku mufti Melaka, aku jaga teritori Melaka. Johor, jaga Johor. Negeri Sembilan, jaga Negeri Sembilan. Okey, Pahang, jaga Pahang. Terengganu, jaga Terengganu. Kelantan, jaga Kelantan. That's how it should be. Kalau tidak, what are you stand there for? Tetapi hak perlih ni, dia meracau habis, merata. Itu yang dikatakan tertib, tak ada. Dia kata apa? Saya melawan lepat ni atas dasar agama. Agama tak suruh melawan. Agama cakap, surah 6 ayat 52, kamu tak bertanggungjawab ke atas amalan orang lain. Dan juga nasihat surah 7 ayat 199, berpalinglah daripada mereka yang jahil dengan kejahilannya. Kalau hang rasa aku jahil, hang buat tak tahu je lah. Quran nasihat macam tu. Dan kalau kata Allah yang menyesatkan dan memberi tunjuk, surah Ibrahim ayat ke-4, surah 9, surah 16 ayat ke-93. Jadi, macam mana kalau Allah nak beri tunjuk, Allah nak menyesatkan, dan Allah yang melorongkan ke jalan tauhid untuk kembali kepadanya. Surah 42 ayat 13. Nak tahu tak mana benda-benda aku ni? Ini dikatakan power in wrong hand. So, apa yang dikeluarkan it's a wrong thing, tapi disebabkan dia ada kuasa, dia comfortable in their territory, siapa pun tak dikata apa kat dia. Baik, kita kembali lagi. Kira nak melencong ikut tu. Okey, baik. Bab kematian ni, kalau kita kenal asal kita daripada mana, itu sebab dalam usul fiqh tasawuf tu dia ada usul, dia ada fiqh, dia ada tasawuf. Usul tu kita tanya pasal apa benda jadi dulu ni. Fiqh ni dia kata dia nak hukum, dia kena usul dulu. Di mahkamah pun dia nak evidence, hakim nak saksi, hakim nak macam-macam. Itu bab usul dia perlu ada. Dalam tu ada lagi usul, ada lagi usul. Bukan mudah. Ada mereka cerita lah pada yang masa zaman aku tabligh dulu. Ada satu perempuan tu zina, mengandung, main jumpa Muhammad. Dia tanya ramai-ramai, tangkap dia, tanya nak buat apa ni dengan dia ni. Tak apa, bagi dia lahirkan anak dulu. Lepas tu okey. Lepas tu dia dah lahirkan anak, dia bawa mai Nabi Muhammad SAW kata, tak apa, bagi dia besarkan anak tu dulu. Nampak dia play macam mana. Lepas tu dia berkata, macam mana bila anak itu, mungkin anak itu akan berdoa keampunan ibu dia. Nampak dia cantik Islam ni. Ini tak ada kira hentam terus. Viral pula, buat keluar fatwa hentam Wan Nizam, hentam tu budak lepas tu sekali. Padahal it's out of your thought and emotion saja. This all prediction come from
bersangka-sangka. Oh, orang mengaji benda lagu ni, guru dia apa, boleh terbang, boleh ni apa. No, you mufti, you tak cakap that level lah. What kind of mufti cakap macam tu? Kalau you dengar macam tu pun, you buang lah cerita-cerita macam tu. You tak akan ambil untuk cerita pada yang ramai. Kalau orang pandai, kalau orang crowd ada masa tu, dia kata, weh, hang gila kan mufti sembang benda-benda lagu ni. Kami mai bukan nak dengar benda-benda lagu ni. Tapi dah tak ada orang di Malaysia yang berani begitu. So, Allah Akbar. Baik. Dada bengkak sikit. Tapi okey lah kot, mulut pun dah bengkak pasal cuaca ke apa ke. Tapi sembang bila. Kalau aku mampu esok, adalah juga benda apa nak dengar. Baik. Kita tak mau sembang lah binatang-binatang agama tu. Binatang-binatang melata. Baiklah ni, kita cerita balik bab tu. Kalau kita usul balik siapa diri kita yang sebenar-benar, itu dia kata mengenal diri dulu baru mengenal Allah. Macam mana pun tak apa. Contoh dia ambil seketul air. Satu ketika dulu masa aku ajak buat usul, snow lu tengah turun. Lu tengah turun kau-kau. Aku tak minat tengok ayak turun. Mana? Yang tu bukan ayak lah apa-apa. Asai dia ayak tu. Bukan ayak. Yang tu orang panggil snare. Dalam bahasa Jerman, dalam bahasa orang putih snow, dalam bahasa Melayu salji. Aku pipi, aku ambil gelas, aku pergi tahan tang tu, gelas yang transparent. Setengah tu aku masuk balik. Aku letak tepi heater, duduk sat, aku kata, mana snow? Ni jadi ayam ada. Itu papa nak cerita. Jangan tengok pada zahir tu. Hakikat kenyataan tu siapa. Begitulah juga diri sebenar diri tu. Kena mengaji ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Teori ni tak boleh bincang, tak boleh didebat. Macam kan setengah-setengah guru tu nak ajak debat, nak ini apa semua. Debat dari sudut mana tuan? Usul fiqh tasawuf. Tengok rambut saya pun tuan tahu saya tak duduk di situ. Dari sudut mana tuan nak debat? Ma'rifah. Laisa kamislihi syai'un. Inilah masalah di Malaysia dan Indonesia. Bertarung untuk tunjuk hebat. Sedangkan yang hebat tu Allah Ta'ala. Nak tunjuk kuat dikelayakan. Nak tunjuk kebal, nak tunjuk kuat. Padahal Ya Zal Jalal wal Ikram tu siapa? Qaha Jamal Jalal tu siapa? Ini sebab guru saya cakap, kalau awak tengok saya ada ilmu, di mata Allah besar mulukut pun tak ada. So ni semua bukan hak kita. So ilmu mengenal Allah ni, kalau kata mufti nak pergi mengaji, dia pergi mengaji, bukan pergi soal siasat. Nak pergi soal siasat pasal apa? Orang nak mengenal Tuhan. Tidak bacalah surah 7, surah 18, surah Al-Kahfi, ayat 103, 104, 105. Faham baik ayat tu. Jangan main-main. Untuk cari makan dengan agama boleh. Tapi nak berlakon depan mata Allah, jangan sekali-sekali. Sebab Liverpool, klub Liverpool tu, FC Liverpool tu, mereka duk cakap Liverpool punya klub tu, you never walk alone. Itu semua ayat Allah Ta'ala. Ayat Tuhan. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Aku berserta di mana saja kamu berada. So you never walk alone. Baik.
Kenallah diri. Mengaji mengenal diri. Lepas tu baru kita nak cerita macam mana yang ni, macam mana ni. Bab keagamaan. Sebab dia kata awaluddin ma'rifatullah. Tapi di Malaysia sedihnya, mereka tak buat keluar silibus makrifah ni untuk student. Bukankah Yahudi telah, Yahudi Zionis yang ada belakang Universiti Arab ni dah berjaya dah. Sampai mereka baik di Malaysia ni. Mereka buta mata hati, mereka tak sedap. Mereka halang semua orang mengaji ilmu mengenal Allah. Sikitnya jahat puak-puak Mazazil ni. Baik, selamatlah.